Okey guys, memandangkan sudah limpas jam 7.30, jadi dan tiada orang lagi masuk. Jadi saya just record saja. Okey. Bercakap seorang dirilah. Nah, kelas lepas kita sudah bincang sampai ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, kita sudah cerita tentang satu ialah saiz bahan ataupun dikaitkan dengan jumlah luas permukaan. Okay, yang kedua ialah suhu. Okay, hari ini kita tengok yang ketiga. Okay, so yang ketiga kita kaji kesan kepekatan. Kalau kita sebut kepekatan, mestilah berkaitan dengan cecair. Okay, so kita tengok eksperimen ini. Okay, tujuan mengkaji kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas. Okay, ataupun untuk mengkajilah. Okay, mula dengan untuk hipotesis. Hipotesis. Okay, semakin tinggi kepekatan bahan, semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, ini hipotesis dia. Okay, jika kamu tulis semakin tinggi kepekatan, semakin rendah kadar tindak balas, pun saya akan kasih betul. Okay, sebab dia logik, Pak. Okay, dia masih berkaitan dengan eksperimen. Tetapi, ini kamu perlu hati-hati. Jika kamu tulis semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, semakin cepat kadar tindak balas, salah. Okay, kamu tidak boleh kata kadar tindak balas cepat. Tindak balas cepat, yes. Tapi kadar tindak balas ialah tinggi ataupun rendah sahaja. Okay, now, so formula ubah ada di sini kepekatan. Bergerak balas, kadar tindak balas. Dimalarkan, okay. Suhu, kepekatan dan isi padu asid hidroklorik. Okay, now, so ada dua cecair di sini. Satu ialah natrium thiosulfat, satu ialah asid hidroklorik. Okay, yang dimanipulasikan, yang kamu kawal, yang kamu kasih ubah sendiri ialah kepekatan natrium thiosulfat. Okay, tetapi kepekatan asid masih dimalarkan, kita kekalkan. Okay, so bahan dia ada semua ini dengan isolate. Okay, radas, okay, begitu, ada semua ini. Kod, kelalang, silinder pengikat, jam randik dan kertas turas yang bertanda X, sama seperti kita bincang minggu lepas. Okay, kita mau tengok bila tanda X itu akan hilang. Okay, so sama. Okay, so sodium thiosulfate ataupun natrium thiosulfate, okay, ada dalam kelalang kon dan kita pun tambah asid. Okay, dan start masak. So, lama-lama, lama jugalah. Dalam satu tempoh masa kan, X ini akan ditutup. Okay, akan hilang. Kamu tidak nampak dari atas. Okay, now. So, prosedur dia 50 cm padu ataupun 50 ml 0.2 mol per diam padu, 0.2 molar natrium thiosulfat diukur dengan silinder pengikat. Okay, dan dituang ke dalam kelalang kon. Dituang. Oh, tidak nampak. Biarlah. Okay, dituang ke dalam kelalang kon. Tanda X dilukis di tengah-tengah kertas turas. Okay, bagus kita tengok balik gambar itu. Okay, tanda X dilukis di tengah-tengah kertas turas. Okay, kalau kau pakai kertas biasa pun boleh. Okay, sebab kertas turas ini biasanya mahal sikit. Okay, sebuah kelalang kon yang mengandungi larutan natrium thiosulfat diletak atas kertas turas. Okay, seperti ini. Tanda X boleh dilihat dengan mudah melalui kelalang kon yang mengandungi natrium thiosulfat. Okay, dia tembus. Okay, and then acid 5 ml, okay, 5 cm padu 5 ml, 0.2 mol per diam padu, 0.2 molar. Okay, diukur mengukur dengan silinder pengikat.
Okay. Asid ditambah dengan cepat. Kau bukan drip, kau terus tuang ke dalam, tapi kena hati-hati. Tuang ke dalam kelalangkun yang mengandungi larutan natrium thiosulfat. Okay, larutan di dalam kelalangkun digoncang dengan perlahan. Okay, kamu tidak perlu goncang lama-lama. Just goncang perlahan supaya dia sebati. Okay, dan jam beranding diberhentikan apabila tanda X tidak kelihatan dari atas lagi. Okay, kau tuang saja, goncang, start masak. Okay, masa yang diambil untuk tanda X hilang direkodkan. Okay, sama ada 5 saat ke 2. Okay, ini sangat penting. Okay, eksperimen diulangi dengan menggunakan asid hidroklorik. Dia apa? Dia di sini maksud lebih banyak amount mol dia bertambah. Okay. So jadual dia begitu. Okay, ini adalah satu contoh sajalah. Okay, isi padu air yang ditambah. Okay, ini dia, sorry, kepekatan dia. Okay, pada asal isi padu dia, okay, dia sebenarnya total masih 50. Okay, so yang first dia 50 cm padu, dia tiada tambah air. Eksperimen kedua, dia 40 cm padu, 40 ml, tapi dia tambah air suling 10 ml. Yang ini 30-20. So, dia tambah begitu. So, makin lama makin kurang kepekatan. Okay, kalau kurang kepekatan, kau tengok masa yang diambil untuk pembentukan mendakan. Mendakan itu yang menyebabkan X itu tidak dinampakkan. So, makin kurang pekat, jadi makin lama masa yang diambil, kau tengok saat dia. Makin lama makin bertambah. Okay, so ini adalah kepekatan. Okay, so asalnya kepekatan 0.2 molar bahkan. Okay, so dia tidak tambah air, so dia kekal. Tetapi bila sudah tambah air, okay, ada kiraan dia V1, V2 bahkan sama dengan M1, V1 sama dengan M2, V2. Okay, so di sini dia akan kira kemolaran dia. Okay, now so graf kepekatan melawan masa. Okay, so mengikutkan kita pakai concentration. Okay, concentration ialah kepekatan. Okay, time masa yang diambil. Okay, sepatutnya saya lebih prefer kalau graf itu terbalik. Okay, sebab concentration ataupun kepekatan adalah yang kamu kawal. Sepatutnya di paksi X. Masa adalah paksi Y sebab masa itu adalah yang bergerak balas. Okay, kalau kau terbalik pun kau akan dapat bentuk graf yang sama. Okay, melengkung ke bawah. Right. So perbincangan kita tengok. Perbincangan. Okay, berdasarkan graf kepekatan melawan masa, okay, dapat diperhatikan bahawa apabila kepekatan natrium thiosulfat berkurangan, okay, so kepekatan dia berkurang, masa yang diperlukan X, tanda X akan yang hilang akan bertambah. Okay, ini bermakna apabila kepekatan natrium thiosulfat berkurangan, kadar tindak balas berkurangan juga. Okay, so daripada graf kau dapat ini, maka kamu juga tafsir. Okay, kadar tindak balas juga berkurang ataupun menjadi rendah. Okay, so dan kita convert buat satu lagi graf. Okay, sebab graf dia melengkung dalam bentuk yang tadi itu kan. So kita boleh kira satu bahagi masa. Okay, kalau satu bahagi masa ini adalah kadar. Okay, so graf kepekatan terhadap satu slash masa ialah garis lurus. Okay, yang begitu bentuk begitu garis lurus. Ini bermakna kepekatan natrium thiosulfat berkadar terus dengan kadar. Okay, satu slash masa. Okay, dia mesti start daripada kosong and then graf itu bahagian mesti garis lurus dan sentuh kebanyakan point. Okay.
Okay, semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, so kita nampak kepekatan bertambah. Okay, concentration again, sepatutnya di sini. Okay, kepekatan bertambah, kadar juga bertambah. Okay, ingatlah, 1/1 over time adalah kadar. Okay, so kesimpulan, semakin tinggi kepekatan, okay, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, last one ialah mangkin. Eksperimen keempat ialah mangkin. Okay, so mangkin yang kelas lepas saya pernah sebut. Okay, mangkin itu seperti apa? Okay, nanti kalau kau tidak ingat, nanti kau tanya balik. Okay, nah di sini mangkin ialah bahan yang boleh mengubah kadar suatu tindak balas kimia. Okay, tetapi dirinya tidak berubah secara kimia pada akhir tindak balas itu. Okay, mangkin dia hanya mempercepatkan ataupun melambatkan sesuatu tindak balas. Biasanya mempercepatkan. Okay, tetapi dia sendiri masih kekal sama. Dia tidak menjadi hasil daripada tindak balas itu. Okay, so dua, mungkin positif dapat mempercepatkan tindak balas, iaitu meninggikan kadar tindak balas. Okay, now, so tujuan di sini mengkaji kesan mangan oksida. Okay, mangan oksida ini adalah satu oksida logam. Okay, ke atas penguraian hidrogen peroksida. Okay, hidrogen peroksida dia apabila diuraikan, kau akan dapat air sama oksigen. Okay, tetapi bila kau campur dengan mangan, penguraian dia akan jadi lebih cepat. Okay, so hipotesis, mangkin mangan oksida dapat meninggikan kadar pengurangan hidrogen peroksida. Okay, kalau kamu tidak tulis ini, kamu tulis dapat mengurangkan kadar penguraian pun boleh. Okay, hipotesis saja. Okay, now boleh ubah, okay, kehadiran mangkin. Okay, sama ada ataupun tiada saja. Bukannya kalau kau letak sikit kah, kalau tak banyak kah, sama saja. Okay, yang penting dia hadir ataupun tidak hadir. Okay, bergerak balas. Okay, kadar tindak balas. Okay, seperti biasa, bergerak balas adalah dia punya kadar dan dimalarkan di sini. Okay, suhu, kepekatan, isi padu larutan hidrogen peroksida. Okay, now set up eksperimen dia senang saja. Di sini adalah H2O2, hidrogen peroksida, biasanya boleh dibeli daripada farmasi. Okay, ejen pemutihan orang pakai itu untuk memutihkan atau melenturkan warna. Okay, tidak perlu campur apa-apa, hanya 50 cm padu, 50 ml saja hidrogen peroksida. Okay, dia punya kemolaran ialah 0.02 mol. Okay. Nah, eksperimen kedua, okay, pertama itu saja. Dia sendiri akan mengurai oksigen, gas oksigen lah, akan terkumpul di sini. Okay, so simple, tiada perlu buat apa-apa yang lain. Eksperimen kedua, sama juga 50 ml, kemolaran yang sama. Okay, kali kita campur 2 gram ketolan mangan oksida. Okay, tidak perlu banyak, 2 gram pun cukup. Okay, so dia sendiri akan bertindak balas. Okay, dan sama juga oksigen akan dihasilkan. Yang bezanya ialah kadar dia berapa cepat. Okay, now, so kau tengok graf ini bahkan dia hanya secara kasar lah. With catalyst dengan mangkin, dia sampai satu tahap. Okay, without catalyst, dia sampai juga tahap yang sama. Okay, maksudnya di sini tindak balas telah lengkap. Tindak balas sudah selesai. Tiada lagi yang maksudnya hidrogen peroksida itu sudah siap diurai, tiada yang tinggal. Semua sudah jadi oksigen dan juga air. Okay, now with catalyst, without catalyst kau masih dapat sama. Cuma masa yang diambil. Okay, with catalyst untuk lengkap, dia awal sikit daripada without catalyst. Okay, dia di sini sudah lengkap. Okay, dan kamu dapat lihat dia lagi curam daripada without catalyst. Okay, sebab tindak balas dia lagi cepat. Okay, kadar tindak balas dia lagi tinggi. Okay, kita tengok penjelasan dia. Graf berikut menunjukkan kesan mangkin ke atas kadar tindak balas bagi penguraian hidrogen peroksida yang dimangkinkan
oleh serbuk mangan oksida. Okey. Lagi. Oh, tiada. Okey, perbincangan. Hidrogen peroksida akan terurai menghasilkan air dan gas oksigen. Okey. So ini persamaan dia. H2O2, okey, hidrogen peroksida, dia akan breakdown jadi air dan oksigen. Okey, 3. Kadar penguraian hidrogen peroksida lebih tinggi jika makin mangan oksida digunakan kerana kecerunan graf isi padu gas melawan massa lebih tinggi. Okey, so kita tengok kecerunan dia. Okey, with catalyst ada mangan yang warna merah. Okey, yang warna merah lagi curam. Without tiada catalyst, tiada makin itu bahkan dia adalah yang warna biru, kurang curam. Okay. So kesimpulannya, kadar tindak balas penguraian oksigen, hidrogen peroksida lebih tinggi jika mangan oksida digunakan sebagai makin. Okay, hipotesis diterima. Okay, again, hipotesis diterima bergantung kepada apa yang kamu tulis di bahagian hipotesis. Kalau yang kamu tulis itu adalah yang tidak seiring dengan eksperimen, kan? Jadi kamu perlu tulis hipotesis tidak diterima. Okay. Now, so mengaplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam industri dan kehidupan harian. Okay. Now, so kehidupan harian dulu kita tengok. Okay, penyimpanan makanan. Macam mana kita mau mengaplikasi, okay, tadi kita belajar empat faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay. Dalam penjelasan dia ada sebut juga sebenarnya. Dia pakai faktor apa. Okay, so ada 4 faktor. Saiz bahan ataupun kadar tindak jumlah luas permukaan, itu yang pertama. Kedua ialah suhu. Ketiga ialah kepekatan. Kalau dia cecair, so dia kepekatan. Dan keempat ialah kehadiran makin. Okay. So kita tengok yang pertama, penyimpanan makanan. Okay, dia sebut aktiviti mikroorganisma seperti bakteria dan kulat akan menyebabkan makanan rosak. Okay, mikroorganisma ini akan berganda dengan cepat pada suhu 10 darjah Celsius hingga 60 darjah Celsius. Okay, so ini adalah memakai faktor suhu. Okay, so bagi mengelakkan makanan daripada rosak, ia hendaklah disimpan di tempat yang bersuhu 5 darjah Celsius seperti peti ais. Okay, mengurangkan bakteria membiak. Okay, suhu yang rendah dalam peti ais akan melambatkan tindak balas mikroorganisma merosakkan makanan. Okay, walaupun ini biologi, bukan betul-betul kimia, tapi konsep dia sama juga. Kalau suhu rendah, kadar tindak balas juga akan rendah. Okay, itu juga sebab peti ais bila sudah tutup, jangan balik-balik kau pergi buka tutup. Bila kau buat begitu, bahkan suhu dalam peti sejuk akan naik sikit. Okay, dia tidak sempat untuk sejuk, balik kau buka sudah. Dan udara udara sejuk keluar, udara panas yang masuk. So, makanan akan cepat rosak kalau kau balik-balik pergi peti ais, buka tutup. Okay. Kedua, pembakaran arang batu. Inilah yang kalau yang suka memanggang, bahkan kamu akan dapati, okay, kepingan arang yang besar tidak dapat terbakar dengan mudah. Okay, kerana jumlah luas permukaan yang terdedah kepada oksigen sangat kecil. Jadi kalau kita mau bakar, mesti kita kasih pecah-pecah dulu. Kenapa kita kasih pecah? Okay, kita bilang, oh kalau kecil lebih senang bakar. Kenapa dia lagi senang bakar? Sebab ini jumlah luas permukaan yang terdedah kepada udara ataupun oksigen sangat kecil kalau dia ketulan besar. So oleh itu, kepingan arang batu kecil digunakan, kita kasih pecah, ia boleh dibakar dengan mudah kerana jumlah luas permukaan yang lagi besar. Walaupun jisim kita pakai sama, kita pakai 1 kg arang juga. Tapi kalau kau kasih pecah-pecah, dia lebih senang dibakar. Tindak balas lebih cepat. Okay, now. Memasak makanan. Okay, sini dia bilang
periuk tekanan. Okey. Sebenarnya tekanan pun adalah salah satu faktor, tetapi ini tiada dalam silibus kita. Okey. Tetapi dia kaitkan tekanan itu kepada suhu pula. Kau tengok. Tekanan di dalam lebih tinggi berbanding di luar periuk. Ini akan meningkatkan suhu takat didih makanan. Okey. Nah, ini sebenarnya ada dalam kimia tingkatan 6. Okey. Bila tekanan bertambah, dia juga akan meningkatkan suhu. Okey, adalah. Okey, tapi ini teori dia kamu tidak perlu tahu. Okey, kamu hanya perlu tahu tekanan, periuk tekanan. So disebab kita bagi tekanan kan, kita tidak perlu terlampau, kita tidak perlu tambah pemanasan yang tinggi. Pemanasan biasa, tapi sebab ada tekanan, jadi dia akan meningkatkan suhu takat didih makanan. So makanan ini akan lebih cepat dimasak. Okay, last part, industri. Okay, industri ni dalam SVM saya masih ingat. Okay, SVM pun kamu pernah belajar dan saya pun pernah sebut. Okay, ada tiga proses. Okay, 3 proses industri. Okay, first ialah Haber. Haber ialah penghasilan amonia. Okay, ini dalam SVM SEM 2 kamu pernah belajar. Saya masih ingat, saya ada ajar kamu orang kan. Okay, so penghasilan amonia daripada hidrogen dan nitrogen. Okay, proses lengkap dia ada, kamu rujuk balik SVM punya nota. Okay, nah, so cara meninggikan kadar tindak balas. Okay, first, suhu mestilah tinggi, 405 sampai 505. Ini perlu ingat ke tidak? Perlu. Okay, kamu perlu ingat. Tekanan 200 atmosfera. Okay, tekanan udara sekarang, kalau tiada apa-apa kan, maksudnya kau duduk sekarang, kau tidak rasa apa-apa tekanan, bahkan sebenarnya kulit kamu mengalami tekanan 1 atmosfera. Okay, 1. So, tetapi untuk proses Haber, dia 200 kali ganda tekanan itu. So, 200 atm atmosfera. Okay. Mangkin yang dipakai ialah serbuk besi. Okay, serbuk besi ini, seperti yang tadi atas tu, mangan oksida kan, dia akan mempercepatkan tindak balas, tetapi dia sendiri masih kekal besi. Dia sendiri tidak menjadi amonia, ferrous amonia ke amonia besi ke, tiada. Okey, kau dapat lihat besi tiada di dalam hasil dia. Okey. Proses sentuh, contact proses. Okey, itu adalah untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. Okey. Nah, so suhu dia adalah 500 darjah Celsius, tinggi juga. Okey. Tekanan tidak perlu tinggi. Tekanan seperti biasa, 1 atmosfera. Okay, so kita tidak perlu kasih tambah tekanan. Dan mungkin ialah vanadium oksida. Yang V ini bukan vanadium, V ini ialah 5. Okey. Okay, vanadium 5 oksida. Maksudnya tahap pengoksidaan vanadium ini adalah pada kelima. Tapi itu pun dalam bidang kimia. Okay. Pengoksidaan dia adalah pada kelima. Okay. Yang last ialah Oswald. Oswald proses penghasilan asid nitrik. Okay. Asid nitrik dan asid sulfurik. Kau masih ingat ke? Sorry, bukan asid sulfurik. Amonia dan asid nitrik ini adalah penting. Dalam SVM 2 kamu sudah belajar kan, dia penting untuk penghasilan baja. Okey, penghasilan banyak-banyak benda lagi. Okey, yang saya ingat ialah baja lah. Okey. So asid nitrik ini kamu perlu suhu 850. Okey, sangat tinggi. Tekanan 5 kali ganda tekanan atmosfera. Okey, mungkin yang kita pakai ialah platinum. Okey. Platinum adalah satu logam yang sangat mahal. Okey, tapi ini walaupun dia mahal, sebab dia mangkin saja kan, fungsi dia sebagai mangkin, jadi tiada masalah. Okay, dia boleh dipakai berulang-ulang. Okay, so itu saja. Okay, walaupun kamu orang tidak masuk live class bahkan, tapi at least kalau kamu tengok video ini ada masalah, sila PM saya nanti. Okay, so itu saja.